Saya Fahmi Anan yang mempunyai lebih 15 tahun pengalaman dalam bidang kewangan Islam lah. Jadi petang ni saya nak sharekan tajuk yang mungkin agak biasa anda dengar, cuma kita sama-sama sebagai peringatan. Jadi tajuk kita hari ini ialah 3 punca utama harta pusaka menjadi puaka. Bahaya kan? Benda ni dah jadi isu yang lama sejak daripada tahun dulu-dulu lagi. Jadi 3 punca utama harta pusaka jadi puaka. Tajuk pun dah memang agak gempak kan. Jadi anda semua nak tak nak pernah terbaca, pernah dengar dan mungkin pernah mengalami daripada keluarga sendiri. Kalau di sini tak mungkinlah sebab anda masih hidup lagi. Jadi harta pusaka ni akan jadi selepas kita meninggal dunia. Jadi semua harta kita dipanggil harta pusaka. Jadi bila tak urus, tak selesai masalah, jadilah puaka. Okey, 3 punca utama kan? So kita tengok punca yang pertama. Okey, punca pertama ialah pemilik harta tu sendiri. Pemilik harta ni maksudnya kita sendirilah. Yang masih hidup ada harta waimah, paling tidak pun ada akaun bank atau apa sajalah pemilikan anda ada, handphone ke, itu harta anda. Jadi ramai antara kita ambil ringan, ambil remeh tentang perancangan harta. Perancangan harta ni maksudnya kita rancang. Kematian adalah pasti, bila dan bagaimana itu yang tak tahu masih rahsia. Kalau tahu senang. Jadi banyak antara kita, antara stigma yang ada dalam masyarakat kita ialah faraid kan ada, kenapa nak susah? Betul, faraid memang ada, tetapi ia tidak berdiri dengan sendirinya. Ia perlulah ditadbir atau diurus, barulah pemilikan harta mengikut bahagian faraid terlaksana. Kalau tidak, terbabi gitu lah. Itu yang banyak kita tengok dekat media, mungkin dekat kejiran kita. Rumah tinggal, kereta tinggal, macam-macam tinggal. Termasuk juga ialah anak-anak mungkin orang kata tak dapat meneruskan kehidupan yang macam dulu sebabkan harta tak selesai, harta pusaka. So punca dia diri kita sendiri. Ini antara punca utama nombor 1. Ini paling utama lah. Okey. Nombor 2. Okey, tadi adalah pemilik buat dek ataupun tangguh-tangguh nak buat perancangan harta. Yang kedua, sekiranya berlakulah kematian. Maksudnya pemilik tak sempat nak buat lah. Biasalah. Kadang-kadang benda-benda penting ni kita tak nampak. Kita anggap benda ni benda-benda remeh. Jadi bila berlaku kematian, masa tu lah waris faraid. Waris faraid ni ialah mereka yang ada pertalian darah dengan anda. Sebagai contoh, pasangan anda, ibu ayah, adik-beradik, pakcik, makcik, anak buah. Mak betul, bapak betul, bukan. Mereka bukan waris faraid. Anak angkat, anak suan pun bukan. Walaupun mereka orang kata mahram dengan anda. Jadi, waris faraid, dia antara mereka pun tak ada kata putus. Ada antara mereka juga banyak yang berlaku ialah tak ada sepakat. Berebut Belum apa-apa lagi. Belum pergi urus pusaka. Baru dengar kematian, dah berebut, bergaduh. Orang kata berparang-parang, berbunuhan. Antara beradik, ibu dengan bapa, ibu dengan anak. Macam-macam lah yang baru ni kita agak tersentak dengan isu ada harta bernilai 2 bilion perebutan antara ibu dan anak dan juga menantu. Jadi benda tu bukanlah nilai anda ada 2 bilion. Tapi apa harta yang anda ada sekarang itu semua berharga bila anda tak ada. Sebab apa? Sekarang ni kita mengalami keadaan ekonomi yang mencabar. Jadi sekiranya adalah nilai harta yang ada, kita nak manfaatkan sebaiknya bukan untuk orang tu saja, orang yang meninggal tu, dan juga untuk waris-waris yang tinggal. Orang yang meninggal tu, harta ni digunakan untuk buat sedekah jariah. Bayar hutang dan sebagainya. Hutang 2 je yang akan ikut kita.
iaitu hutang dan juga kematian. Dia akan ikut sampailah selesai. Jadi hutang ni kalau ikut pada apa yang kita pernah dengar tazkirah sebagainya, kena selesai. Kalau bukan, kita selesai masa hidup, waris faraid perlu diberi pesan. Tapi bukan wajib mereka bayar hutang menggunakan harta mereka. Kena guna harta kita sendiri. Kita buat hutang, kita bertanggungjawab untuk selesaikannya. Dah, nombor 2. Okey. Seterusnya, nombor berapa? Mestilah nombor 3. Okey, perundangan. Okey, perundangan ni berkaitan dengan waris faraid yang tinggal. Di mana tak ramai waris faraid yang bersedia mental, fizikal dan wang ringgit untuk nak lalu proses perundangan nak selesaikan harta pusaka. Banyak kerja, banyak proses, banyak undang-undang dan prosedur yang kena ikut. Dan kebanyakan prosedur-prosedur ni kena buat waktu pejabat. Walaupun kita dah ada kemudahan online sebagainya, still kita kena dapatkan appointment untuk pergi ke 3 tempat ni untuk urus pusaka. Antaranya, kalau anda tak perasan, saya share kan. Okey. Yang pertama, sekiranya harta anda ni bawah 600,000 yang tidak ada, yang maksudnya harta alih. Harta alih ni kenderaan tunai bawah RM600,000. Anda dan waris anda perlu selesaikan di amanah raya. Untuk keluarkan duit tu, untuk buat belanja lah. Jadi, pergi amanah raya. Jadi jangan salah tempat pula ya. Kalau tak ada hartanah, pergi amanah raya saja untuk selesai. Sekiranya ada hartanah bawah 600,000 dan juga bawah 2 juta, dia ada hartanah dan juga akaun bank, tunai, kereta, motor, apa pun sajalah. Ada je hartanah, walaupun tanah sekakang kera atas nama dia waris faraid kena pergi selesai di pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil ni kat mana pula? Biasanya terletak di pejabat tanah daerah atau mukim. Jadi anda kena tengok harta tu, dia punya surat geran dia tu dekat mukim mana. Situlah anda kena urus. Dan boleh dihimpunkan banyak-banyak harta yang mungkin berbeza untuk diselesaikan di satu tempat. Ya. Jadi, bolehlah kira-kira berapa harta anda yang ada hari ini. Anda punya tunai, anda punya rumah berapa value sekarang, kereta dan sebagainya. Harta dalam negara dan luar negara. Yang ketiga, ini yang paling keren lah. Ini paling keren, lebih 2 juta atau berlebih RM600,000 yang ada harta alih sahaja. Maksudnya nilai tunai saja. Contoh, dia simpan tunai punya banyak, dia tak ada harta lain. Dia ada tunai. ASB ke, tabung haji ke, tapi lebih daripada RM600,000. Ada orang macam ni. Dia tak ada hartanah. Pun kena pergi mahkamah tinggi, tak boleh selesai bawah amanah raya. So amanah raya limited sehingga bawah RM600,000. Itu yang sekadar yang saya tahu pada hari ni. Ada cadangan untuk upgrade sehingga 5 juta. Tapi belum lagi. Orang kata dilaksanakan. Okey, mahkamah tinggi ni kat mana pula? Mahkamah tinggi ni mestilah dekat court. High court. Yang kalau tengok dalam cerita drama tu, naik mahkamah. Mahkamah ni bukan bayar saman je. Untuk selesaikan pusaka yang nilai je 600,000 ke atas atau 2 juta pun kena pergi sana. Tapi biasalah, bila pergi mahkamah, kena pakai lawyer. Kita tak boleh nak takbir sendiri, tak boleh nak urus sendiri. Kena lantik lawyer. Jadi, macam mana pula prosedur ataupun dia punya flow kalau nak urus pusaka dekat mahkamah tinggi? Ini cara dia. Mula-mula, aset memang terbuku. Bila kita meninggal, aset tu akan dibekukan. Bukan masuk dalam peti ais. Masuk beku ialah ianya tidak boleh dikeluarkan buat sementara waktu sehinggalah dapat surat kuasa mentadbir dan juga sijil faraid daripada mahkamah syariah dan juga mahkamah tinggi. Barulah boleh keluarkan aset tadi, dicairkan ataupun dikeluarkan, diberi kepada waris-waris faraid yang sah. Dan juga kalau nak buat hibah pun boleh, tak ada masalah. Okey, mula-mula pergi mohon dulu surat kuasa tu dekat 2 mahkamah tadi.
Dan yang paling penting, punca utama yang lain ialah nak lantik pentadbir ni satu hal. Jadi nak lantik pentadbir ni boleh dilantik di kalangan ahli keluarga ataupun orang ketiga. Tetapi hendaklah dapat persetujuan semua waris faraid yang sah. Jadi waris faraid saya siapa? Itu kita akan kupas untuk sesi yang akan datang. Kalau nak sempat hari ni, lama sangat. Jadi, okey, jadi bila dah lantik seorang pentadbir, kena pula lantik 2 orang penjamin ataupun orang kata guarantor. Sebab apa? Okey, bila dah dapat surat kuasa, akan diberi kepada pentadbir. Pentadbir ada kuasa untuk keluarkan aset atas nama dia. Sekiranya pentadbir tadi tidak amanah, jadi 2 orang penjamin ni kena sandarkan dia punya aset yang bernilai sama dengan berapa banyak aset yang nak dicairkan. Dia punya sebab dia ialah supaya pentadbir tadi amanah. Jadi penjamin ni kuasa dia punya tanggungjawab dia tinggilah. Jadi zaman sekarang ni nak lantik penjamin agak sukar. Especially waktu-waktu orang kata nilai kepercayaan makin kurang, makin tipis. Jadi ini masalah besar. Jadi tu kata tadi, masalah perundangan. Banyak orang nak pergi takbir tapi prosedur dia kadang-kadang tidaklah friendly sangat. Dan bila selesai yang tu, dapatlah surat kuasa atau probate untuk takbir tadi. Jadi bila dah dapat surat kuasa, barulah aset dicairkan. Jadi benda ni yang sangkut. Kebanyakan sangkut dekat bahagian pentadbir. Sebab waris tak boleh sepakat. Semua ada urusan masing-masing, sibuk ataupun mungkin ada prasangka antara satu sama lain. Ini pun masalah juga. Jadi hubungan tu tak harmoni. Jadi bila lepas berlaku kematian, lagilah tak harmoni. Banyaklah kisah-kisah yang orang kata kisah-kisah yang tak enak lah. Dan berlaku perpecahan di kalangan ahli keluarga. Kita tak nak macam tu. Harta ni bukan untuk kita berbalah. Harta ni kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, dipinjamkan untuk kita urus dengan baik. Jadi kita kena pulangkan secara baik supaya ia mendapat redha dan juga mendapat supaya menjadi bekalan kita di alam yang sana nanti. Okey, tadi dia punya punca. Ada dia punya jalan tengah ke? Ada, mestilah ada. Semua masalah ada dia penyelesaian. Solusi dia apa? Kalau tadi kita ada 3 punca, solusi dia pun ada 3 cara. Yang pertama. Okey. Okey, wasiat. Ini mungkin terma yang biasa anda dengar dekat masjid-masjid, dekat website, dekat ustaz-ustaz, siapa-siapa je. Memang cerita pasal wasiat. Jadi apa itu wasiat? Kadang-kadang orang sembang aja. Sembang kedai kopi online, tapi tak tahu hujung pangkal. Okey, wasiat ni ialah ikrar ataupun orang kata aku janji pemilik harta terhadap harta dia waktu hidup. Macam mana pula tu? Maksudnya macam ni. Dia satu dokumen rasmi yang diakui oleh pihak mahkamah dan perundangan di mana ia sah diguna pakai di mahkamah tinggi untuk pelaksanaan pentadbiran hartanya tadi. Maksudnya pembahagian harta. Okey, jadi anda boleh buat bila-bila masa. Yang penting anda ada minimum satu harta. Minimum satu harta iaitu seperti akaun bank, kereta dan sebagainya. Jadi apa yang anda boleh ikrarkan? Semua harta anda. Daripada akaun bank, tunai dekat ASB, tunai dekat tabung haji, anda punya kad membership golf, anda punya rantai emas, anda punya koleksi jam tangan, segala benda lah. Yang penting ada hitam putih harta tu atas nama anda. Kalau tak ada macam contohnya barang kemas sebagainya, kena buatlah uncang ke bekas siap-siap. Senang nanti kita nak bagi. Jadi wasiat ni kena buat masa hidup. Sebab nak takbirnya bila anda meninggal. Lepas meninggal kita tak boleh buat wasiat dah. Kita hanya boleh takbir sahaja. Okey, jelas Itu wasiat. Okey, yang kedua. Yang kedua kita panggil perihibah. 2. Okey. Hibah. Okey, apakah maksud hibah? Hibah ni bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Jawanya ialah hadiah. Hadiah yang kita bagi kepada orang lain tanpa kita minta balasan. Kalau balasan,
namanya jual beli. Ya. Jadi apakah itu perihibah? Perihibah maksudnya kita bagi kepada orang lain secara akad tapi belum bagi. Bukan buruk siku. Maksudnya dah niat nak bagi, belum bagi mengikut syarat. Dalam dokumen perihibah ni pula, kita boleh bagi kepada sesiapa saja walaupun bukan waris faraid. Macam mana pula tu? Itu kita kena bincang KM tepi. Nak cerita semua kat sini tak sempat. Jadi hibah ni ialah satu konsep di mana ia akan memberikan kelebihan daripada wasiat di mana ia boleh takbir secara lebih cepat. Sebab apa? Dia tak perlu surat kuasa. Dia terus dilaksanakan selepas saja pemilik meninggal dunia. So, adakah anda terfikir nak buat hibah? Tak apa. Nanti kita boleh sembang-sembang kalau bermanfaat. Okey, last. Ini. Okey, bagi mereka yang dah berumah tangga. Bagi rumah tangga, biasalah. Loving couple. Masa tengah happy-happy, mestilah kita sembang. Yang kalau abang dah tak ada nanti, inilah harta abang nak bagi kepada yang. Jangan risau. Hak orang lain tak dapat. Okey, harta pencarian adalah sama kuasa macam hibah atau perhibah. Di mana dia akan dilaksanakan lebih awal berbanding dengan wasiat. Jadi, apa harta yang boleh anda namakan dalam harta sepencarian? Semua harta yang anda rasa, harta tu adalah anda milik bersama daripada hari pertama anda berkahwin, bernikah, sehinggalah berakhir perkahwinan tu disebabkan oleh bercerai hidup, anda berpoligami, ataupun anda meninggal dunia. Jadi dalam tu anda boleh nyatakan apa yang anda nak bagi, apa syaratnya. Jadi harta pencarian adalah power untuk menjamin hak seorang isteri. Sebab apa? Dia boleh orang kata top up daripada nilai faraid yang diterima dalam wasiat ataupun nilai pusaka dia tadi. Isteri punya power. Dan dalam harta sepencarian, isteri boleh determine sama ada suaminya ada 1, 2, 3 atau 4 isteri. Sebab dalam tu kena sign semua isteri yang ada. Sekiranya dia tidak declare, dianggap yang lain tu tidak mendapat harta pencarian secara automatik, mereka kena fight lain di mahkamah. Jadi panjang lebar lah. Bagi pasangan yang ada dalam dokumen harta pencarian, jadi dia punya pentadbiran lebih cepat. Kenapa adanya dokumen ni? Punca dia ialah kita nak menjaga hak seorang isteri dan seorang ibu kepada anak-anak. Sebab bilalah berlaku masalah rumah tangga akibat meninggal, akibat daripada penceraian ataupun tiba-tiba suaminya nak tambah cawangan. Jadi biasanya rumah tangga itu mungkin akan bermasalah dari segi harta. Jadi ia membantu untuk isteri atau si balu untuk teruskan kehidupan dan untuk menjaga anak-anak. Jadi inilah antara 3 solution yang boleh kita guna pakai untuk mengelakkan harta pusaka menjadi harta puaka. Jadi harap semoga ianya bermanfaat. So kita jumpa lagi dalam sesi akan datang, insya-Allah setiap hari jam 2.30 petang. InsyaAllah saya akan istiqomah. Doakan saya istiqomah untuk share apa-apa info ataupun isu-isu semasa berkaitan dengan perancangan kewangan Islam. Jadi sekiranya anda ada komen, ada cadangan lain untuk saya sharekan atau kupas, silalah komen dan tolong like dan share video ini, rakaman ini supaya anda dapat sampaikan ilmu yang sedikit kepada orang lain. Mungkin dapat bantu mereka untuk mencari jalan penyelesaian ataupun cahaya di hujung terowong. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Assalamualaikum.